Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa bihil mustafa wa ala alihi al-mujtaba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fi mala'il a'la ila yaumiddin. Shalli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ashabi Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin muslimat tetamu Allah yang memuliakan sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan ruang dan juga kesempatan untuk sama-sama kita menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah tanda Allah Taala nak beri kemuliaan dan juga kebaikan kepada diri kita. Itu mahabbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah menyebut dalam satu hadis yang sahih, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang daripada kamu, atau tidak sempurna iman kamu, hatta yuhibba li akhihi, hatta akuna, sehingga dia menjadikan aku ahabbu ilaihi min nafsihi, lebih dia kasih dan cinta daripada dirinya, wa waladihi, daripada anaknya, wa waladihi, dan juga ayahnya ataupun ibu bapanya, wan nasi ajma'in, dan juga manusia seluruhnya. Dan ia merupakan tanda, tuan-tuan, kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu bila Allah Taala mencampakkan rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan amat malang, tuan-tuan, orang yang tidak mengasai kehebatan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka menganggap Rasulullah hanya insan yang biasa, padahal Rasulullah adalah manusia yang luar biasa. Sebab itu ulama menyebut, unzur nabiyyaka, tengoklah nabi kamu, bi'uyuni qalbak, dengan mata hati kamu, wala tanzur bi'uyuni zahri, yang kamu lihat dengan mata zahir kamu. Kalau tuan-tuan lihat dengan mata zahir, dengan dua mata yang kita ada ini, maka kita tidak akan nampak kelebihan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang melihat Rasulullah dengan mata hatinya, maka dia akan melihat kelebihan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu kita sebut ini adalah anugerah Allah. Bila Allah Taala berikan, kurniakan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencintai Rasulullah, ia merupakan sebahagian daripada agama. Dan orang yang tidak mencintai Rasulullah, tidak mencintai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti golongan anti hadis, maka mereka, tuan-tuan dan Allah sekalian, telah hilang sebahagian agama. Dan Rasulullah adalah sebahagian daripada agama, sebagaimana solat merupakan sebahagian daripada agama, dan juga nasihat merupakan sebahagian agama, maka Rasulullah SAW juga merupakan sebahagian daripada agama. Kalau bukan sebab Rasulullah SAW, pasti tidak akan ada agama atas muka bumi, dan pasti tidak akan ada kejadian-kejadian yang lain. Kerana Rasulullah SAW, dan kerana yang ada atas muka bumi hari ini, kerana cinta Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum tu, tuan-tuan dan puan sekalian, kita membicarakan tentang kitab Bidayatus Sul fi Tafdilil Rasul, yang menceritakan kelebihan Rasulullah SAW. Maka suka saya menasihatkan diri saya dan tuan-tuan sekalian, sepanjang disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengarkan mulut kita untuk berselawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bukan secara kuat supaya kita boleh melancarkan majlis kita, untuk kita sempatkan 41 secara
kita baca secara tertib insya-Allah. Jadi ingatkan lidah kita untuk berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi sebut al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Jadi muslim-muslimat Allah sekalian, maka kita pergi dahulu kepada biodata. Siapakah pengarang kitab kita yang hebat? Saya cerita secara ringkas saja. Dan tuan-tuan boleh membacanya, boleh menyingkapnya di rumah, ataupun boleh mendapat tambahan di dalam Google search dan sebagainya, ataupun kitab-kitab yang lain berkenaan siapa Syekh Izzuddin Abdul Salam. Yang kitab kita bacakan ini tuan-tuan dan Allah sekalian, usianya hampir 850 tahun. Suatu khazanah purba yang cukup lama, yang kita koleksi kembali untuk melihat kelebihan-kelebihan yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pergi kepada muka surat yang kedua. Itu biodata pengarang kita. Gelaran beliau adalah Sultanul Ulama dan juga penjual raja-raja. Dan kita akan lihat apa sejarah beliau digelar dengan gelaran Sultan Ulama dan juga penjual raja-raja. Dan nama beliau yang sebenarnya tuan-tuan dan Allah sekalian ialah Abdul Aziz bin Abdul Salam As-Sulami Ad-Dimashqi Al-Misri Asy-Syafi'i. Kenapa disebutkan As-Sulami? Itu nama sebuah puak ataupun suku kaum. Ad-Dimashqi ialah nama tempat Damsyik di Syria. Maka ia ibu kota Syria, maka digelarkan Ad-Dimashqi, nisbah kepada Syria, ataupun hari ini kita gelar sebagai As-Suri. Dan juga digelarkan Al-Misri kerana dia setelah itu berhijrah ke bumi Mesir. Maka dia dinisbahkan dengan nama Ad-Dimashqi dan juga Al-Misri. Dan kenapa tuan-tuan nama dia Abdul Aziz? Kenapa orang panggil Izzuddin? Tuan, demikian gelaran yang ada dalam Islam yang diberikan oleh para alim ulama. Seorang yang bernama Ahmad, maka dia digelar dengan gelaran Syihabuddin. Dan seorang yang bernama Muhammad, maka dia diberi gelaran dengan Syamsuddin. Dan seorang yang bernama Abdul Rahman, maka dia diberi gelaran Jamaluddin. Orang yang bernama Yusuf, start nama Yusuf, maka dia diberi gelaran Jamaluddin, orang yang mempunyai kecantikan. Demikian orang yang bernama Abdul Aziz, maka dia diberi gelaran dengan Izzuddin. Ini gelaran yang ada, yang diberikan oleh para alim ulama. Muhammad dengan Syamsuddin, Ahmad Syihabuddin, baik itu setengah, dan juga Ali. Kalau orang bernama Ali, apa gelaran dia? Nuruddin, cahaya agama. Ini gelar-gelaran yang ulama letak bila mana untuk memanjangkan ataupun memberi kemuliaan kepada seseorang ulama itu, letak status. Jadi macam kita lah nak panggil Ustaz Al-Fadhil, Al-Alim, Al-Allama, demikian. Demikian yang ulama tetapkan. Ini dah jadi tradisi orang Arab. Orang nama Yusuf, maka kita beri gelaran Jamaluddin. Ini kecantikan agama. Kan nisbah Nabi Yusuf itu cantik. Dia ada hubung raib lah ke? Bukan kebetulan. Kenapa diberi Syamsuddin? Matahari agama. Kerana tuan-tuan Nabi Muhammad SAW diibaratkan seperti cahaya matahari. Itu nama Muhammad. Demikian juga Ahmad. Kenapa diberi gelaran dikaitkan dengan bulan? Kerana Ahmad ni paling terpuji. Kerana bulan tuan-tuan dia lebih terpuji daripada matahari. Kenapa? Kerana bulan tuan-tuan Allah sekalian cahayanya tidak membakar manusia, tapi matahari dia membakar manusia. Muhammad maksudnya terpuji, Ahmad lebih terpuji. Kerana itu Ahmad ialah diberi gelaran untuk Syihabuddin. Maka itu gelar-gelaran yang diberi oleh para alim ulama. Maka nama beliau ialah Abdul Aziz bin Abdul Salam As-Sulami Ad-Dimashqi Al-Misri Asy-Syafi'i. Dan beliau dikenali dengan nama panggilan Al-Izz ataupun Izzuddin bin Abdul Salam. Dan beliau meninggal dunia di Mesir pada tahun 660 Hijriah. Bererti usianya tuan-tuan hanya menjangkau 83 tahun sahaja. Sahaja tu panjang tu, umur dia 83 tahun. Lama umurnya, panjang. Dan beliau merupakan seorang tokoh ilmuwan yang hebat dalam sejarah Islam. Dan beliau merupakan seorang ulama mazhab Syafi'i yang masyhur dengan ilmu maqasidus syariah ataupun objektif syarah. Dan karya-karya beliau berjumlah lebih daripada 30 buah. Antara yang termasyhur ialah Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Dan tuan-tuan kalau sekalian, kenapa dia diberi gelaran dengan Sultanul Ulama? Kita terus ringkaskan. Saya baca habis, maka ini kita sempat dirata saja. Tak sempat kelebihan Rasulullah SAW. Jadi kenapa digelar dengan gelaran Sultanul Ulama? Tuan-tuan, dia hidup pada zaman pemerintahan Syam,
yang pemerintah ini tuan-tuan minta Allah sekalian mempunyai tabiat buruk dan sifat sebagaimana pemimpin-pemimpin diktator yang lain. Dan dia bertujuan untuk menghancurkan ataupun meruntuhkan negara Islam Mesir ketika itu. Dan dia bergabung tuan-tuan minta Allah sekalian dengan Pakatan Rom. Ni pemerintah Syam ketika itu, tempat yang dia duduki. Maka tuan-tuan dia menjawat jawatan sebagai qadhi ataupun khatib dan juga mufti ketika itu, mufti negara di masjid negara itu, Masjid Al-Umawi. Lalu tuan-tuan minta Allah sekalian, setelah dia mendapat tahu hubungan antara pemerintah Syam dengan kerajaan Rom, laknatullah ketika itu, maka tuan-tuan minta Allah sekalian, dia pun berkhutbah. Maka dia mengatakan haram kepada mana-mana peniaga Islam menjualkan harta kepada pemerintah Syam ataupun kepada orang-orang yang hendak menjatuhkan negara Mesir ketika itu. Dia beli senjata, tujuan dia untuk serang Mesir, maka haram dijual belikan ketika itu. Haram jual beli kepada mereka, tak boleh. Maka tuan-tuan, fatwanya ini membuatkan pemerintah Syam ketika itu marah dengan apa yang cuba dilakukan, sehingga dia cuba memecahnya. Ya, maka dia pun tuan-tuan melarikan diri tuan-tuan minta Allah sekalian. Melarikan diri ke mana? Dia larikan diri ke Mesir. Karena itu tuan-tuan minta Allah sekalian, kehebatan dia sebagai seorang sultan, sebagai seorang ulama, sehingga dia mendapat gelaran sultan ulama yang diberi oleh murid Syekh Ibn Daqiq Al-Aid, salah seorang ulama Mesir. Yang kedua, dua makamnya tuan-tuan berada di Mesir. Makam Syekh Izzuddin Abdul Salam berada di Mesir. Demikian juga makam Syekh Ibn Daqiq Al-Aid, murid kepada Syekh Izzuddin Abdul Salam, juga berada di Mesir. Dia yang memberi gelaran pertama kepada Syekh Izzuddin Abdul Salam dan gelaran Sultan Ulama. Kenapa? Kerana keberaniannya. Sebagaimana Nabi SAW sebut, afdalul jihad kalimatul haq inda sultanin jahil. Sebaik-baik jihad, seutama-utama jihad ialah kalimah yang benar, yang berani di hadapan pemerintah yang zalim, yang jahat, yang kejam. Maka ini yang dilakukan oleh Sultanul Ulama Syekh Izzuddin Abdul Salam ketika itu, sanggup meninggalkan jawatannya. Kerana apa tuan-tuan? Untuk mempertahankan kebenaran. Akhirnya tuan-tuan sekalian, sebelum dia sampai di Mesir, dia dipenjara, ditangkap, dipendekkan cerita, tuan-tuan boleh baca secara panjang. Dia dipenjarakan tuan-tuan minta Allah sekalian. Sehinggalah, dan tempoh dia dipenjarakan tuan-tuan minta Allah sekalian, Mesir ketika itu akhirnya berjaya mengalahkan pemerintah Syam ataupun negara Syam yang bersekongkol dengan Rom. Maka akhirnya jatuh, mereka kalah teruk. Lalu tuan-tuan Syekh Izzuddin bin Abdul Salam dibebaskan. Setelah dibebaskan, itulah dia dijemput datang ke bumi Mesir. Ketika itu disambut dengan luar biasa tuan-tuan minta Allah sekalian di bumi Mesir. Dan lihat pula bagaimana kisahnya ketika berada di Mesir. Dia mendapat gelaran sebagai penjual raja-raja. Bila mana tuan-tuan minta Allah sekalian, Sultan Najmuddin Ayyub, Sultan Mesir ketika itu, dia tuan-tuan minta Allah sekalian yang memberi penghormatan yang luar biasa kepada Syekh Izzuddin Abdul Salam masa mula-mula datang. Tapi tiba-tiba tuan-tuan minta Allah sekalian, Syekh Izzuddin Abdul Salam menyedari dalam tampuk pemerintahan dia ada di kalangan para hamba yang memegang jawatan. Sedangkan dalam sebuah negara Islam, pemerintahan tidak boleh dipegang oleh golongan hamba. Golongan hamba ini perlu dibebaskan, dia menjadi rakyat ataupun dilelong, dijual. Tak boleh menjadi pemerintah, kerana ia akan jadi fitnah. Tapi kebanyakan mereka dijadikan sebagai pemerintah. Jadi mereka dekat dengan Raja Najmuddin ini dan sebagainya, sebab kroni atau apa-apa sebab yang lain. Maka Syekh Izzuddin dengan tegas tuan-tuan minta Allah sekalian, ketika itu dia juga dilantik sebagai mufti ataupun orang yang diberikan fatwa qadi ketika itu. Lalu tuan-tuan dia berkhutbah, dia mengatakan haram perkara ini berlaku dalam negara Mesir, haram. Maka tuan-tuan minta Allah sekalian, Sultan Najmuddin jadi marah, maka akhirnya perintahkan untuk dipenjarakan dan sebagainya. Tapi tuan-tuan Syekh Izzuddin Abdul Salam akhirnya lari meninggalkan bumi Mesir tuan-tuan, dan bukan bumi Mesir, bumi Kahirah. Kita panggil bumi Mesir lah ketika itu. Kerana Mesir yang besar ni ialah Kahirah ketika itu. Tidak ada daerah-daerah lain yang ramai penduduknya melainkan Kahirah, ibu kota Mesir hari ini. Lalu tuan-tuan dia keluar daripada Kahirah. Maka ketika itu tuan-tuan seluruh penduduk yang mencintainya keluar daripada Kahirah, sehingga bumi Kahirah jadi kosong, tak ada orang. Mereka berhijrah beramai-ramai. Sehinggalah penasihat kepada Sultan Najmuddin Ayyubi, nasihat, wahai Sultan, kalau kamu tidak menjemput balik Syekh Izzuddin Abdul Salam ataupun kamu tidak meminta maaf kepadanya, kamu akan kehilangan tampuk pemerintahan kamu. Akhirnya tuan-tuan minta Allah sekalian,
rasa kebimbangan dalam diri Sultan Najmuddin, akhirnya dia pun menjemput balik, memujuk balik Raja Syekh Izzuddin Abdus Salam, lalu dibuat perbahasan, perbincangan secara rundingan damai. Akhirnya dia bersetuju dengan pandangan Syekh Izzuddin Abdus Salam untuk dilepaskan semua jawatan yang ada pada hamba-hamba yang memegang jawatan ketika itu. Tak ada. Mereka semua kena pecat mereka. Lalu mereka dilelong dan dijual, dan lalu dilantik pemerintah yang baru. Ini sebab dia digelar sebagai penjual raja-raja. Maksud penjual raja-raja, raja jadi takut dekat dia. Ia menjadi ancaman kepada raja, sehingga memberi kesan kepada rakyat. Rakyat tak patuh pada raja, tidak cinta pada raja, tapi yang mereka patuh kepada siapa, tuan-tuan? Syekh Izzuddin Abdus Salam. Maka itulah sebab dia diberi gelaran Sultan Ulama dan juga penjual raja-raja. Dan makam dia berada di Mesir, tuan-tuan. Saya sempat pergi ziarah. Allah makam macam apa? Tuan-tuan, mereka sebagai orang di bumi Mesir, mereka tidak terlalu memuliakan para wali Allah. Tapi yang mereka muliakan siapa, tuan-tuan? Keturunan Rasulullah. Keturunan Rasulullah. Para wali Allah dekat tuan siapa? Dalam keadaan dinding-dinding temboknya pecah, seolah-olah tempat yang baru dibom. Itu tempat seperti itu. Allah tak layak makam para wali berada di tempat seperti itu. Demikian makam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tuan-tuan, di situlah ada tai anjingnya, di situlah ditompokkan sampah-sampah sarap. Tuan-tuan, mereka tidak mengetahui kemuliaan pada wali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pergi, tuan-tuan tak sekalian, kepada mukaddimah yang ditulis oleh Syekh Izzuddin Abdus Salam. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan kita mendapat manfaat daripada ilmunya di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Muka surat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim wa a'in wa yassir wa tammin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidil khalqi ajma'in. Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Maksudnya, dan Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui, dan adalah kurnia Allah Subhanahu wa taala sangat besar ke atasmu. Ayat ini jelas menyatakan kelebihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Maksudnya, Rasul-Rasul itu kami lebihkan sebahagian daripada mereka atas sebahagian yang lain, dan di antara mereka ada yang Allah berkata-kata secara langsung dengannya, dan sebahagiannya Allah Ta'ala meninggikan, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa darjat. Dan ayat ini menunjukkan gandaan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala gandakan darjat Nabi kita dengan beberapa keistimewaan yang lain. Jadi muslimin muslimat Allah sekalian, kita akan mulakan dengan kelebihan ataupun keistimewaan dan ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan pemimpin bagi semua para nabi alaihi wassalatu wassalam. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhra. Maksudnya, aku penghulu bagi semua anak Adam. Ini bukan untuk membangga-banggakan diri, memang itulah jawatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin muslimat Allah sekalian, ini yang berkenaan pertama, Rasulullah SAW merupakan pemimpin kepada semua para nabi alaihi wassalatu wassalam. Diceritakan dalam hadis, tuan-tuan Allah sekalian, kita nak bagi ibarat bahawa para nabi, tuan-tuan, bilangan mereka seramai 124,000 bilangan nabi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ada 124,000 bila mana sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kam anbiya, kam, berapa bilangan para nabi? Lalu Nabi SAW menjawab dengan bilangan 124,000. Demikian, tuan-tuan, para rasul bilangannya daripada sekalian nabi 124,000 orang itu, maka Allah Ta'ala keluarkan daripada mereka itu menjadi rasul. Bahkan rasul ini lebih mulia daripada nabi. Nabi ini mereka tidak diberikan tugasan untuk berdakwah. Segala wahyu yang mereka dapat untuk pribadi mereka sendiri ataupun orang terdekat dia, keluarga dia, tak boleh sampai kepada kaum. Sementara rasul, tuan-tuan, dakwahnya, wahyunya perlu disampaikan kepada kaum, kepada orang ramai.
Sebab itu Rasul martabatnya lebih tinggi daripada Nabi. Sebab itu daripada sekelompok 124,000 Nabi Allah Ta'ala keluarkan daripada ramai-ramai ini tuan-tuan tak Allah sekalian 313 orang menjadi Rasul. 313 orang. Kemudian daripada 313 orang yang menjadi Rasul ini tuan-tuan, Allah Ta'ala menyebutnya di dalam Al-Quran secara jelas seramai 25 orang. Allah Ta'ala sebut pula nak menyatakan kemuliaan lebih hebat lagi berbanding 313 yang lain. Demikian dalam 25 orang Rasul yang disebut dalam Al-Quran, hanya 5 orang tuan-tuan Allah Ta'ala memilihnya menjadi Rasulul Azmi. Rasulul Azmi tuan-tuan orang yang mempunyai keazaman yang cukup tinggi ketika diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasulul Azmi siapa tuan-tuan? Nabi Nuh alaihissalam. Yang dakwahnya 950 tahun, terlalu lama. Yang hanya mengikutinya hanya berapa orang sahaja? 80 orang. Dan usianya selama 1050 tahun. Usianya 1050 tahun. Usia Nabi Nuh alaihissalam. Tapi dakwahnya 950 tahun. Tuan-tuan luar biasa. Kenapa saya sebut usianya 1050 tahun tuan-tuan minta Allah sekalian? Tuan-tuan minta Allah sekalian, dia mendapat wahyu ketika berusia 40 tahun. Nabi Nuh alaihissalam. Dan setelah dia berhijrah tuan-tuan berpindah, diselamatkan daripada banjir selepas dakwah sebanyak 950 tahun. Lalu tuan-tuan tak sekalian, umurnya masih lagi tersisa bagi sebanyak 60 tahun. Maka jadilah bilangan usianya 1050 tahun. Dia ramai tak tahu usia Nabi Nuh berapa. Ini disebut dalam kitab Mawsu'atul Anbiya. Itu berkenaan cerita para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan daripada 5 orang itu tuan-tuan tak sekalian, Rasulullah Azmi tadi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad. Daripada 5 orang Rasulullah Azmi, Allah Ta'ala memilih orang yang paling tinggi daripada Rasulullah Azmi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang semua cabaran yang diterima oleh 4 orang Nabi tadi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW menerima semuanya. Nabi Muhammad juga melalui semuanya. Maka lihat tuan-tuan tak Allah sekalian, umpama kita bagi ibarat yang mudahlah. 124,000 para Nabi alaihi wassalatu wassalam ni macam orang sekolah rendah. Dekat sekolah rendah. Maka bila naik menengah tuan-tuan yang berjaya untuk masuk sekolah menengah, yang bercita-cita untuk meneruskan sekolah menengah 313 orang. Dan 313 orang tu tuan-tuan yang nak masuk universiti berapa orang yang berjaya masuk universiti? 25 orang. Daripada 25 orang tu tuan-tuan yang berjaya dalam universiti tu, top 5, 5 orang. Dan daripada top 5 tu tuan-tuan pasti dia ada mempunyai nilai yang paling tinggi sekali. Yang akan mendapat anugerah ulung. Siapa? Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Maksud sabda Nabi SAW itu apabila Allah melebihkan Rasulullah SAW di dunia dengan kepribadian dan sifat yang terpuji, surat 13, maka Allah melebihkannya di akhirat dengan martabat dan darjat yang tinggi. Maksud sabda Nabi SAW, aku penghulu bagi semua anak Adam, itu bukan untuk membangga-bangga diriku, tapi adalah agar umatnya mengetahui kedudukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Tuhannya Azza wa Jalla. Tuhan Nabi SAW disebut akulah yang akan menjadi pemimpin daripada segenap keturunan anak Adam. Tuan-tuan dan Allah sekalian, Nabi SAW sebut benda ni kerana Nabi SAW memang pantas dengan jawatan tu. Macam orang yang dia pegang jawatan manager ataupun pegang jawatan bos tertinggi. Tuan-tuan lalu dia beritahu, oh hanya aku yang layak pegang jawatan ni. Tuan-tuan iyalah. Dia menyebutnya kerana kelayakan. Tak ada orang bukan kritik Allah cakap sombong, Allah cakap ego. Tak ada. Orang kata Allah nak bangga diri lah. Kerana dia menyebutnya dengan secara pasti memang dia yang layak. Kerana dia dalam ramai-ramai orang kerja tempat tu, dia yang berkelulusan doktor sebagai contoh, PhD. Sampai peringkat yang paling tinggi belajar. Maka dia lebih layak untuk bercakap soal itu, memegang jawatan itu. Takkan orang kata Allah berbangga. Demikian Rasulullah SAW bila sebut, aku yang akan menjadi pemimpin pada hari kiamat kelak. Daripada segenap keturunan anak Adam. Sebab Nabi SAW memang terjadi benda tu. Jadi seperti itu. Berarti Nabi SAW bukan nak bangga-bangga. Kalau dipanggil orang bangga ni tuan-tuan, benda tak layak pada diri. Tapi dia syok sendiri. Dia rasa dia yang paling alim, paling hebat, paling kaya. Walau ada lagi lebih hebat. Maka itu bangga yang tidak dibolehkan. Maka Nabi SAW berbangga dengan apa yang pasti, yang sesuai dengan keadaan kedudukan di baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua tuan-tuan Allah sekalian, saya tak baca satu persatu kerana cukup kita daripada tajuk ni, ia mengandungi poin ataupun inti yang hendak kita sampaikan. Nabi SAW akan membawa panji-panji kepujian dan di tangannya pada hari kiamat kelak.
Sabda baginda Rasulullah SAW, wa biyadi liwa'ul hamdi yaumal qiyamah wala fakhra. Maksudnya, di tanganku panji-panji kepujian pada hari kiamat, dan ini bukan untuk membangga-bangga diriku. Maka lihat tuan-tuan tak sekalian, pada hari kiamat itu Rasulullah SAW memegang panji kebenaran. Yang ketika itu semua orang akan berkumpul di sisi Nabi SAW. Macam ini tuan-tuan orang pergi gunung Everest, ataupun pergi mendaki puncak gunung tertinggi lah, apa nama lah. Dan tuan-tuan dia bawa bendera tadi, pacak. Tuan-tuan, orang yang pegang bendera tadi, dia memacak di atasnya. Pasti orang ini mempunyai kemuliaan lebih tinggi berbanding orang yang ikut. Sama-sama naik gunung Everest, tapi yang memegang panji tadi, tuan-tuan tak Allah sekalian, hanya kawan kita tadi, orang. Dia yang pegang. Berarti pasti kita tidak mempertikaikan kedudukan dia. Pasti dia ni orang paling mulia sekali dari kelompok. Pasti dia ni orang yang paling kita kagumi. Maka demikian Rasulullah SAW. Rasulullah pegang panji ketika di padang mahsyar kelak pada hari kiamat. Maka lihat bagaimana Rasulullah SAW memegang panji tadi tuan-tuan. Semua orang berada di sekeliling Rasulullah SAW. Maka ini kelebihan Rasulullah SAW yang kedua, dan tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Contoh satu perkara yang tuan-tuan kena ingat, bila kita membezakan Rasulullah SAW dengan nabi-nabi yang lain, tuan-tuan, kalau kita membeza-bezakan dia dengan maksud merendah-rendahkan nabi yang lain, maka hukumnya haram. Tapi kerana kita membeza-bezakan untuk mengangkat kedudukan Rasulullah SAW, maka ia dibolehkan. Ia dibolehkan. Sebab Allah sendiri cerita bagaimana Allah Ta'ala melebihkan para Rasul antara Rasul yang lain. Berarti ia dibolehkan. Walaupun setengah ayat menunjukkan tidak boleh membezakan para Nabi. Maksudnya, tidak boleh membezakan para Nabi dengan tujuan merendahkan. Oh, Nabi Musa bukan pandai sangat, Nabi Muhammad pandai lagi. Tuan-tuan, itu dah ada statement macam kita merendahkan Nabi Musa. Maka itu tidak dibolehkan. Itu menjadi haram. Adapun kita mengatakan bahawa Rasulullah SAW kehebatannya melebihi Nabi-Nabi yang lain, melebihi Nabi Musa dalam mukjizat ini, melebihi Nabi Isa dalam mukjizat ini, maka ia dibolehkan. Itu supaya kita tak keliru. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan tak sekalian, Nabi Adam AS akan berdiri di bawah panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah SAW, Adamu faman dunahu tahta liwa'i wala fakhra. Maksudnya Nabi Adam dan orang-orang selepasnya akan berada di bawah panji-panjiku pada hari kiamat kelak. Dan ini bukan untuk membangga-bangga diriku, dan memang itulah jawatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Syekh Izzuddin bin Abdul Salam cuba nak menunjukkan ketinggian martabat Rasulullah SAW dengan hadis. Tuan-tuan, Rasulullah SAW ketika itu, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zat yang terkemudian diciptakan berbanding Nabi yang lain, zat terkemudian, tapi cahayanya sudah diciptakan sebelum diciptakan makhluk-makhluk yang lain. Cahaya Muhammadiyah sudah diciptakan sebelum diciptakan Nabi-Nabi yang lain. Nabi Adam AS, sebagaimana saya biasa sebut dalam kuliah-kuliah, tuan-tuan, Nabi Adam AS ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia telah melihat cahaya Muhammadiyah mengelilingi langit ketika itu. Ada cahaya Muhammadiyah, cahaya Nabi kita Muhammad SAW. Cuma zatnya belum ada. Cahayanya sudah diciptakan sebelum Nabi Adam diciptakan. Lalu tuan-tuan tak Allah sekalian, bila Nabi Adam AS nak masuk dalam syurga, tengok atas pintu syurga itu tertulis kalimah Muhammadun Rasulullah, tertulis kalimah Muhammad. Demikian bila Nabi Adam AS masuk dalam syurga, tengok semua barang-barang dalam syurga ada cap nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun dia antara Nabi yang terakhir diutuskan, tuan-tuan tak Allah sekalian, tapi dia lah Nabi yang pertama diciptakan. Berbanding dengan semua ciptaan lain, dia yang pertama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga pendapat Imam As-Suyuti yang ada dalam kitabnya Khasaisul Kubra. Nabi kita Muhammad SAW ketika itu, Nabi Adam pun, walau Nabi Adam orang yang pertama diciptakan, orang yang pertama dilantik menjadi Nabi, orang pertama yang menjadi khalifah di atas muka bumi, tapi dia juga berada di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Demikian yang dimaksudkan faman dunahu, iaitu semua para nabi alaihi wassalatu wassalam, bukan Nabi Adam. Demikian semua para awliya, para wali juga berada di bawah panji Rasulullah SAW. Demikian sekalian para syuhada, ini orang yang mati syahid, juga berada di bawah panji Rasulullah SAW. Demikian juga sekalian para orang soleh, juga berada di bawah panji Rasulullah SAW. Demikian juga orang-orang yang benar, yang as-siddiqin, mereka juga berada di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak.
Kelebihan Rasulullah SAW yang keempat, Nabi SAW diampunkan segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala telah mengkhabarkan kepada Rasulullah SAW bahawa baginda telah diampunkan dosanya yang terdahulu dan yang terkemudian. Dan ma taqaddama wa ma ta'akhkhara, apa yang telah terdahulu dan juga yang terkemudian. Kerana itu Nabi SAW adalah seorang yang maksum, terpelihara daripada dosa. Hanya Nabi SAW sahaja yang dimaklumkan mengenai perkara ini oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada Nabi yang lain. Tuan-tuan minta Allah sekalian, bila kita lihat kelebihan ini, lalu kenapa Rasulullah SAW beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Wallahi inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Demi Allah, aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari sebanyak 100 kali istighfar. Tuan-tuan, adakah Rasulullah SAW melakukan dosa? Tadi disebutkan bahawa Rasulullah SAW tidak melakukan dosa dan diampunkan dosanya yang terdahulu dan yang juga terkemudian. Lalu kenapa Rasulullah SAW memohon istighfar? Tuan-tuan, Rasulullah SAW memohon istighfar daripada makam yang rendah kepada makam yang tinggi. Maksudnya tuan-tuan, Rasulullah SAW bersihkan diri macam kita cerita ginilah. Rasulullah SAW pangkat, mula-mula pangkat bawah. Kemudian naik sikit tuan-tuan sekalian pangkat atas. Kemudian sampai peringkat yang paling tinggi, CEO, sampai kepada bos yang paling tinggi sekali. Maka itu Rasulullah SAW beristighfar daripada makam yang paling rendah sebelum ni. Mungkin sebelum ni Rasulullah SAW di tangga yang kedua. Lalu Rasulullah naik tangga ketiga. Maka Rasulullah SAW beristighfar pada tangga yang ketiga daripada tangga yang kedua. Itu maksudnya. Demikian bila Rasulullah naik tangga yang keempat, maka Rasulullah SAW beristighfar daripada tangga yang ketiga. Demikian seterusnya. Rasulullah beristighfar daripada makamnya yang sebelumnya. Bukan maksud dosa dia yang sebelumnya. Kalau orang awam, bila mereka beristighfar, mereka memohon keampunan terhadap dosa yang mereka lakukan sebelumnya. Tapi Rasulullah SAW memohon istighfar daripada makam kedudukan yang lebih rendah daripada sebelumnya. Itu maksud. Sehingga Rasulullah diangkat makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud istighfar Rasulullah. Faham ke tak? Wallahu a'lam. Itu maksud istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW adalah Nabi yang maksum. Tuan-tuan, Rasulullah bukan hanya maksum daripada melakukan dosa. Walhal Rasulullah SAW juga maksum daripada kejahatan manusia. Rasulullah SAW bukan sahaja maksum daripada kejahatan manusia, tapi Rasulullah SAW juga maksum daripada kejahatan makhluk yang lainnya. Ini kemuliaan maksum Rasulullah SAW. Dan maksum Rasulullah tidak melakukan dosa sama sekali. Adapun para alim ulama, tuan-tuan, mereka mahfuz. Mereka juga terpelihara daripada melakukan dosa, tapi tak sama dengan para anbiya. Mereka mungkin buat dosa, tapi mereka cepat sedar. Sebab itu para alim ulama kita gelar sebagai mahfuz, para wali Allah. Para nabi, mereka maksum, tak buat maksiat sama sekali. Tapi para alim ulama ataupun para awliya, mereka mahfuz, terpelihara daripada melakukan dosa. Tadi dihalang daripada melakukan dosa, maksum. Maksum maksudnya dihalang tu daripada melakukan dosa. Mahfuz, terpelihara, tapi boleh jadi dibuat juga dosa. Ulama tadi ataupun para awliya dibuat dosa, tapi tuan-tuan, dosa yang dibuat tadi dia cepat sedar. Berbeza dengan orang awam, dia lambat sedar. Dia mungkin hanyut, makin hanyut, makin hanyut. Sebab ini maqam kedudukan para nabi dan juga para wali alaihim ajma'in. Kemudian yang kelima, tuan-tuan tak tahu sekalian. Kalau cerita yang keempat ni panjang. Cerita berkenaan tentang Isra dan juga Mi'raj. Yang kelima, orang pertama yang memberikan syafaat pada hari kiamat. Nabi SAW ialah orang pertama yang akan memberi syafaat, dan orang pertama yang akan diterima syafaatnya pada hari kiamat kelak. Dan dalam sebuah hadis disebutkan bahawa Nabi SAW bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr, wa awwalu syafi'in, wa awwalu musyaffa'in." Aku pemimpin anak Adam, yakni seluruh umat manusia pada hari kiamat kelak. Dan orang pertama yang kuburnya terbelah untuk dia dibangkit daripadanya. Dan orang pertama yang akan memberi syafaat, dan orang yang pertama yang akan diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat tuan-tuan dan sekalian, di saat Rasul kita, Rasul alaihi wassalatu wassalam, semua sekalian para Rasul tidak mampu untuk beri syafaat. Bila kita mendatangi Nabi Adam alaihissalam, apa Adam menyebut? Nafsi, nafsi. Demikian bila datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, nafsi, nafsi. Demikian bila datang kepada Nabi Musa alaihissalam, maka menyebutnya nafsi, nafsi. Sampailah akhir sekali tuan-tuan, dipendekkan cerita,
kita datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi Muhammad menjawabnya? Ana laha. Aku yang akan beri syafaat kepada dia. Tuan-tuan, sebelum tu ceritanya Rasulullah SAW sujud begitu lama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Rasulullah sujud? Supaya Allah Taala memberikan syafaat kepada umat yang hampir tercampak ke dalam api neraka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun beritahu kepada Nabi Muhammad SAW, Irfa' ra'sak ya Muhammad, angkat kepala kamu wahai Muhammad. Sal tu'ta, mintalah apa yang kamu nak minta, kamu akan diperkenankan. Syafi'atu syafa', maka kamu berilah syafaat, maka syafaat kamu itu akan terkena pada orang yang kamu beri. Maka tuan-tuan, ini kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang lain tak mampu untuk melakukan perkara sedemikian. Sebab itu pada yang keempat ini, secara pendetilan ulama syarah tuan-tuan sekalian, bahawa kerana itu tidak disebut nabi-nabi yang lain maksum daripada melakukan dosa. Kata Nabi Adam juga melakukan kesilapan. Dosa ni tak kira lah. Dosa maksudnya dari sudut kita dosa yang kecil maupun besar ataupun kesilapan. Para Nabi mereka tak melakukan dosa tapi kesilapan. Tapi Nabi Muhammad kesilapan pun tak buat. Maka lihat kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW berbanding para Nabi yang lain. Para Nabi yang lain dia mungkin tak buat dosa kerana mereka maksum, tapi mereka buat kesilapan. Nabi Adam dia tidak melakukan dosa dengan makan pohon khuldi. Bahkan tuan-tuan, kalau Nabi Adam tak makan pohon khuldi tadi, ataupun bukan nama di pohon khuldi, sifat pohon itu, nama pohonnya tidak disebutkan mana-mana kitab. Nama pohon yang kita panggil pohon khuldi itu, maksud sifat pohon itu. Kerana sifat pohon itu maksud dia kekal. Siapa makan dia akan kekal. Kekal maksud dia kekal dan muda dan sebagainya. Itu khuldi maksudnya. Tuan-tuan, kalau Adam tidak makan pohon khuldi tadi bersama Hawa, dia jadi kuda lah. Maka tuan-tuan tak sekalian, bila dia tak makan, berarti dia telah mengingkari perintah Allah. Kerana Allah Ta'ala dah letakkan dalam Lauh Mahfuz, dia akan makan. Allah dah tahu perkara ni. Cuma benda itu dirahsiakan, disembunyikan daripada hamba-hambanya. Tapi lihat tuan-tuan, lihat Adam bila makan pohon khuldi tadi, berarti dia telah melakukan taat kepada Allah. Tapi itu kesilapan. Dan dilanggar perintah Allah, kesilapan. Kesilapan dan ketaatan dua perkara yang berbeza. Nabi Adam melakukan ketaatan, dalam masa yang sama dia melakukan kesilapan dengan memakan pohon khuldi tadi. Maka lihat tuan-tuan sekalian, para Nabi mereka melakukan kesilapan. Demikian juga Nabi Nuh AS, demikian juga Nabi Yunus yang dilari daripada berdakwah dan sebagainya. Maka mereka hanya melakukan kesilapan dan bukan dosa sebagaimana dilakukan orang-orang biasa. Sebab itu hanya Nabi kita Muhammad SAW yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, bahawa Nabi sahaja yang maksum betul-betul, walaupun daripada kesilapan yang kecil. Kemudian yang seterusnya, yang keenam, Nabi SAW sentiasa mendahului masalah ummah, melebihi diri baginda sendiri, yang al-ithar, melebihi orang lain, mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Setiap Nabi SAW mempunyai kuasa doa yang akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta merta. Maka setiap Nabi telah berdosa semasa di dunia. Ini maksudnya telah melakukan kesilapan. Namun Nabi kita Muhammad SAW telah menyimpan kuasa doanya untuk berdoa di hari kiamat bagi menyelesaikan masalah umat. Tuan-tuan, lihat kasih sayang cinta rindunya Rasulullah SAW kepada kita. Lihat bagaimana Rasulullah SAW, tuan-tuan tak sekalian, dia simpan doanya untuk siapa? Untuk kita. Dia bila? Hari akhirat. Sedangkan Nabi yang lain semuanya mendoakan kebinasaan umat. Setelah mana umatnya ingkar terhadap seruan dakwah mereka. Demikian berlaku Nabi Nuh AS, demikian berlaku kepada Nabi Saleh, demikian berlaku kepada Nabi Hud, demikian berlaku kepada Nabi Lut AS dan juga Nabi yang lainnya. Mereka mendoakan kebinasaan umatnya yang ingkar. Tapi lihat Nabi kita simpan, tuan-tuan, doa yang mustajab ini untuk memberi syafaat kepada kita pada hari kiamat kelak. Itu Nabi SAW sebagaimana cerita tadi. Rasulullah berdoa minta pada Allah. Ini sebelum Rasulullah SAW mendapat kuasa syafaat tadi, minta pada Allah. Walau Rasulullah dah dapat ada kuasa syafaat, tapi nak tunjuknya dekatnya Rasulullah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita azan. Belum azan lagi? Dah bunyi azan. Jadi muslimin muslimat yang Allah sekalian, lihat bagaimana satu peristiwa, tuan-tuan yang Allah sekalian, bila mana Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Ketika itu Rasulullah SAW dalam keadaan murung. Lalu apa yang berlaku, tuan-tuan yang Allah sekalian? Rasulullah SAW bertanya, wahai Jibril, bolehkah kamu beritahu
bagaimanakah keadaan umatku setelah pembukianku nanti? Bagaimana keadaan umatku? Lalu apa yang malaikat Jibril menjawab, tuan-tuan tak boleh sekalian. Tak sempat habis cerita ni. Dah bunyi. Lihat apa yang dijawab oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna sanudika fi ummatika ya Muhammad. Kami akan meredai umat kamu wahai Muhammad. Tuan-tuan, Nabi ketika itu mula jadi lega. Asalnya Rasulullah SAW punya kebimbangan yang cukup luar biasa. Tiba-tiba setelah diberi ayat ini, maka Rasulullah SAW menjadi tenang. Kenapa tuan-tuan? Allah Ta'ala merahmati, meredai umat Nabi Muhammad sebagaimana Allah Ta'ala meredai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita azan dulu insyaAllah. Maka lihat tuan-tuan dan puan sekalian, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dia menanggung bebanan yang cukup berat. Bukan apa bebanan yang cukup berat yang Rasulullah SAW tanggung? Itu bawa risalah dakwah. Menjadi seorang Rasul tuan-tuan berat masalah. Jadi imam pun berat tuan-tuan. Ingat tak ingat percaya? Berat. Tuan-tuan, ini adalah bebanan yang dipikul. Kerana bebanan itu tuan-tuan tak sekalian, lihat Rasulullah SAW masih lagi mampu memikirkan umat. Luar biasa. Akhlak Rasulullah SAW. Lihat bagaimana bebanan Rasulullah ketika nazar tuan-tuan. Luar biasa. Apa yang Rasulullah SAW mampu untuk ungkapkan ketika dia hampir bertemu dengan Allah Ta'ala. Dicabut nyawanya. Sangat sakit tuan-tuan nazarnya itu. Maka apa ungkapan yang keluar daripada mulut Rasulullah SAW? Allahumma thakkil alayya
wa khaffif ala ummati, ya Allah, kamu timpakan berat-berat sakit sakaratul maut ini kepada diriku dan yang ada pada umatku semua timpa pada aku. Wa khaffif ala ummati, dan ringankan kepada umatku. Tuan-tuan, lihat, yang pertama Rasulullah SAW mendoakan untuk kita diringankan saat sakaratul maut. Yang kedua, tuan-tuan, Rasulullah menanggung sebahagian. Kalau ikut tuan-tuan, umat Nabi Muhammad akan merasa saat sakaratul maut lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat. Tapi lihat dengan rahmat Rasulullah SAW, tuan-tuan, bagaimana separuhnya telah diberikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa Rasulullah SAW menjadi kuat, tuan-tuan? Kerana kita dah sebut, Rasulullah SAW menjadi kuat setelah dirinya dibelah dadanya sebanyak 4 kali. Kerana itu Rasulullah SAW menjadi kuat. Kerana ikut tuan-tuan ramulah Rasulullah SAW tak mampu. Kerana itulah kita sebut Rasulullah SAW di bawah pemeliharaan dan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu Rasulullah SAW kuat. Maka ini kehebatan kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW dalam masa yang dia menanggung bebanan yang berat, tapi dia masih lagi memikirkan umat. Sebagaimana kalau tuan-tuan lihat kisah berkenaan keturunan Rasulullah SAW, Syekh Abdul Fattah Al-Ghudda, seorang ulama daripada Halab, Syria. Tuan-tuan, telinga di sebelah pekak. Telinga sebelah di pekak. Dan tidak ada orang tahu kenapa telinganya pekak. Sampailah kepada kewafatan dia meninggal dunia. Lalu tuan-tuan, anaknya, seorang ulama juga yang terkenal, Syekh Salman Abdul Fattah Al-Ghudda. Lalu tuan-tuan, dia menceritakan, orang tanya, kenapa ayah kamu telinga tu pekak sebelah? Orang dapat kesan. Kenapa sebahagian? Lalu katanya, ayahku pekak telinga sebelah. Sebelum ni dia normal, tak ada pekak pun. Tapi pernah satu hari tu, ayahku didatangi oleh hampir ratusan manusia yang masing-masing cerita masalahnya. Oh, saya ada masalah rumah tangga. Oh, suami saya nak cari yang baru. Saya ada masalah anak. Sekian-sekian. Ni, tuan-tuan, banyak masalah. Dia ceritakan. Sehingga menyebabkan dia mendengar semuanya, akhirnya telinganya sebelah jadi pekak. Tuan-tuan, kan masalah ni berat. Bila ceritakan, tuan-tuan, tak boleh sekalian, pada orang yang benar, dia akan menjadi bebanan. Dan difikirkan apa solusi dia, apa cara penyelesaian. Sebab itu jadi berat. Sebab itu, tuan-tuan, tak boleh sekalian, Rasulullah SAW menanggung bebanan yang paling berat lagi. Kalau orang yang seperti ini sudah menanggung bebanan, tuan-tuan, tak boleh sekalian, dengan mendengar masalah ummah, bagaimana Rasulullah SAW yang menghadapi masalah ummah yang begitu banyak ketika saat Rasulullah SAW hidup. Kemudian yang ketujuh, Allah bersumpah dengan hayat Nabi SAW. La'amruka innahum lafi sakaratihim ya'mahun. Maksudnya, demi umurmu Muhammad, sesungguhnya mereka terumbang-ambing di dalam kemabukan, yakni kesesatan. Apabila bersumpah dengan kehidupan seseorang, ia menunjukkan suatu kehidupan yang mulia dan dimuliakan di sisi orang yang bersumpah dengannya. Kehidupan Rasulullah SAW sangat patut untuk bersumpah dengannya, kerana kehidupannya penuh dengan berkat secara umum maupun khusus. Kelebihan ini tidak sabit untuk nabi-nabi yang lain. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala boleh bersumpah dengan semuanya, tapi Allah tidak akan bersumpah dengan semuanya, melainkan mereka yang mempunyai kemuliaan. Demikian bila Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah, wan najmi, demi bintang, wasyamsi, demi matahari, wal asri, demi masa. Tuan-tuan, kerana semua ini mengandungi kemuliaan. Masa yang baik mengandungi kemuliaan. Matahari yang memberi faedah kepada manusia, dia mengandungi kemuliaan. Bintang yang menjadi perhiasan di malam hari, dia menjadi kemuliaan. Tuan-tuan, demikian Nabi kita Muhammad SAW, usianya menjadi kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk mereka mengambil faedah semuanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bukankah pada diri Rasulullah SAW itu ada contoh ikutan yang baik? Tuan-tuan, kehidupannya semuanya baik. Kerana itu, tuan-tuan, wajar untuk Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan sebarang makhluk yang mempunyai kemuliaan. Tapi tuan-tuan, makhluk tidak boleh bersumpah melainkan dengan Allah saja. Makhluk tak boleh nak bersumpah. Saya nak bersumpah dengan masa jugalah, Ustaz. Saya nak bersumpah dengan nama Ustaz sekian-sekian. Tak boleh, haram hukum. Yang boleh, tuan-tuan, wallahi, wabillahi, watallahi, 3 ni je. Itu saja yang dibolehkan sumpah. Ada pun bersumpah, aku bersumpah demi mak aku, mak bapak aku. Tak boleh, tuan-tuan, haram. Kita tidak boleh, makhluk tidak boleh. Allah Ta'ala boleh bersumpah dengan nama yang sedemikian. Maka ini menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala
mengangkat kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW sampai Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi kita Muhammad SAW dengan bersumpah dengan usianya. Yang ke-8, Allah Subhanahu Wa Taala memujikan Nabi SAW dengan panggilannya. Kalau kita perhatikan, Allah tidak menyeru baginda Rasulullah SAW dengan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran, tetapi memanggilnya dengan nama yang disukainya dan sifat-sifatnya yang cukup indah. Baginda Rasulullah SAW diseru dengan seruan, Ya ayyuhan Nabi, Ya ayyuhan Rasul. Tuan-tuan, di dua ini saja gelaran yang diberikan ataupun yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Tapi lihat nabi-nabi yang lain, mereka dipanggil dengan nama. Lihat Nabi Adam, Ya Adam, Nabi Adam. Demikian juga Nabi Isa, Ya Isa bin Maryam, Ya Musa, Ya Nuh, Ya Daud, Ya Ibrahim, Ya Lut, Ya Zakaria, Ya Yahya. Tuan-tuan, Allah Ta'ala memanggil. Ya ini maksud dia wahai. Wahai Nabi Daud, wahai Nabi sekian-sekian. Tapi lihat bila Allah nak panggil Nabi Muhammad, apa gelaran yang Allah Ta'ala beri? Wahai Nabi Allah, wahai Rasul Allah, Ya ayyuhan Nabi, Ya ayyuhan Rasul. Tuan-tuan, dua gelaran ini saja. Tuan-tuan, kita singkatkan dalam kehidupan kita. Kalau tuan-tuan panggil isteri tuan-tuan dengan panggilan nama lah kita panggil. Apa nama? Rohainah, Ruqayyah. Tuan-tuan nampak macam tak romantik. Kita panggil. Ataupun tuan-tuan panggil ibu tuan-tuan, ayah. Bayangkan Rasulullah SAW seperti ayah kita. Kita panggil ayah kita, Mama. Ayah panggil Mama. Tuan-tuan, bagaimana tanggapan ayah kita kepada kita? Adakah menunjukkan kasih sayang kita pada ayah kita bila kita panggil nama dia? Tak. Apa yang menunjukkan kasih sayang kita kepada ayah kita, tuan-tuan? Kita akan panggil dengan nama gelar. Wahai ayahku, ayah, bapa, ataupun abi, ataupun abah. Tuan-tuan, kita panggil dengan gelaran tersebut. Tapi lihat tuan-tuan minta Allah sekalian, bila tidak ada tak wujud kasih sayang, kita akan panggil dengan nama. Tapi demikian Allah Subhanahu, bukan maknanya Allah Ta'ala tak sayang Nabi yang lain. Cuma nak beritahu ini kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Muhammad SAW, keistimewaan yang tidak diberikan kepada Nabi yang lain. Macam kita lah tuan-tuan panggil nama isteri kita dengan nama, tuan-tuan, kurang romantiknya. Ataupun kasih sayang tu nampak macam tak hidup. Tapi lihat bila seorang panggil isterinya, Ayah, ya itik, jawab. Kan? Lihat, nampak romantik tuan-tuan kalau sekalian. Dia jadi ayang, dia jadi tering. Ayang, banyak saya jumpa ayang. Allah, ayang mana pula panggil. Patutnya kita panggil saya. Tu tak kira lagi tuan-tuan kat sekarang. Suami panggil adik. Panggil isteri dia adik. Tuan-tuan, macam mana boleh panggil adik pula? Sejak pilih jadi adik. Tak boleh. Ataupun setengahnya ulama melihat makruh, tuan-tuan. Seorang suami dia memanggil isterinya dengan nama Ummi. Ibu, Ummi, tuan-tuan tak boleh. Setengah ulama melihatnya makruh. Kenapa? Kerana kita memanggil dengan nama ibu. Contoh, bukankah ibu diharapkan kita berkat kita bersetubuh dengannya, sedangkan kita bersetubuh dengan isteri kita. Demikian kita panggil Ummi. Saya bukan kata memang haram, saya sebut sebagai ulama memakruhkan. Kan sepatutnya kita mewujudkan kasih sayang dengan panggilan gelaran yang baik, gelaran yang cukup intim. Lihat Rasulullah panggil Aisyah Umairah. Rasulullah tak panggil Ummi, tak panggil ibu, tak. Rasulullah panggil apa, tuan-tuan? Umairah. Demikian Rasulullah SAW panggil Abdul Rahman bin Sakhrum, Abu Hurairah. Apa gelaran Rasulullah SAW panggil? Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah. Apa yang Rasulullah SAW panggil Sayyidina Ali? Ya Abu Turab. Wahai bapak tanah. Tuan-tuan, gelaran ini sangat disukai oleh Sayyidina Ali dan sangat disukai oleh Abu Hurairah, bapak kucing. Kenapa, tuan-tuan? Gelaran. Demikian Nabi Allah SWT memanggil Nabi kita dengan gelaran. Berarti ia menunjukkan kemuliaan, kasih sayang. Maka sebab itu tuan-tuan tahu sekalian, tidak dipanggil Nabi kita Muhammad SAW dengan Ya Muhammad. Tidak. Allah Ta'ala tidak memanggil dengan nama tersebut, kerana menunjukkan adab yang tinggi, kemuliaan yang tinggi yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-9, kita nak habiskan bab 1. Yang ke-9, mukjizat yang kekal. Tuan-tuan Allah sekalian, semua mukjizat Nabi-Nabi yang sebelum ini sudah tiada dan berlalu. Tetapi mukjizat penghulu golongan yang terawal dan terakhir ini, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ialah Al-Quran yang masih dapat dilihat dan akan kekal sehingga hari kiamat. Yang lain, tuan-tuan Allah sekalian, kita hanya dapat mendengar cerita seperti tongkat Nabi Musa, cincin Nabi Sulaiman. Dan kita boleh melihatnya bila berlaku peristiwa akhir zaman, tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman
yang berada pada siapa tuan-tuan? Pada dabbah, binatang yang boleh bercakap. Yang ketika itu dia akan menggunakan cincin Nabi Sulaiman untuk menumbuk muka orang-orang yang fasik dan orang-orang kafir. Demikian tongkat Nabi Sulaiman, tongkat Nabi Musa digunakan untuk seperang ataupun kita kata sulung. Siapakah muka-muka orang beriman dan siapakah muka-muka orang munafik dan siapakah muka-muka orang kafir. Dia dah kena pasti dengan tongkat Nabi Musa ini, maka digunakan cincin ini sebagai balasan kepada mereka-mereka yang kufur dan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kat akhir zaman ataupun saat kiamat nak berlaku, nak cerita. Maka mukjizat demikian tongkat Nabi Musa yang sebut tuan-tuan daripada kayu koka, tuan-tuan. Dan tuan-tuan percaya, dan saya jumpa satu buku yang tulis pula keistimewaan kayu koka sekian-sekian. Tuan-tuan, itu kepercayaan baru. Kita tak sepatutnya terlalu percaya dengan kayu koka. Walau ia bukan mukjizat yang kekal dan sebagainya. Bagaimana kita boleh sebut? Oh, tu batu Nabi Nuh, kayu koka itu. Tuan-tuan, ia memang batu Nabi Nuh daripada kayu koka. Demikian tongkat Nabi Musa dan sebagainya. Tapi cuba bayangkan berapa ribuan tahun dah telah meninggalkan kita, dah berlalu. Lalu bagaimana kita boleh percaya dengan benda ini? Tapi kita tak boleh percaya dengan kewujudan Nabi Muhammad SAW yang 1400 tahun baru. Berbanding yang ini lebih lama lagi. Kita boleh percaya tuan-tuan, tak boleh mudarat. Dalam rumah kita bila letak kayu koka, bila letak cincin koka, bila letak tasbih koka, ini tasbih Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak pakai tasbih. Ini memang kalau lihat di mana kelebihan-kelebihan yang mereka dapat ni tuan-tuan. Melainkan hanya untuk melariskan perniagaan dan menipu orang-orang beriman. Kita pun terperangkap sama. Beli juga kayu koka, beli kerana ada faedah sekian-sekian. Sehingga kita melupakan faedah sunnah Nabi SAW. 1400 tahun Nabi tinggalkan Al-Quran dan juga sunnah. Kita tak percaya benda ni, tapi kita lebih percaya dengan kayu koka, dengan tasbih koka, dengan sekian-sekian koka lah tuan-tuan. Tapi lihat, kepercayaan kita mula goyah tuan-tuan tak tahu sekali terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian tuan-tuan ulama sebut, bukan hanya Al-Quran mukjizat yang kekal, tapi ada mukjizat-mukjizat lain yang kekal. Antaranya ialah sunnah Nabi SAW yang berjalan di atas muka bumi ini. Tuan-tuan, tuan-tuan lihat bagaimana orang melakukan sunnah Nabi SAW di jalanan. Sebagai contoh saya sebut, bila tuan-tuan lihat ada orang dicuba alihkan troli yang menghalang sebuah kereta untuk keluar daripada tempat parkingnya. Tuan-tuan, lihat itulah sunnah yang berjalan. Kan Nabi SAW apa yang Nabi buat? Wa imatatul adza anit tariqi sadaqah. Nabi kata, kamu mengalihkan benda yang menghalang jalan manusia, maka ia merupakan sedekah. Dan Nabi banyak kali melakukan perkara sedemikian. Maka lihat, ini sunnah yang berjalan tuan-tuan. Nabi dah wafat bila? 1400 tahun yang lalu. Tapi lihat bagaimana sunnah ini masih bergerak, masih berjalan, masih hidup sampai hari ini. Maka ini juga mukjizat yang kekal. Kata para ahli ulama, ia yang paling utama Al-Quran. Cuma kita nak cerita ni, di sana ada lagi mukjizat-mukjizat lain yang kekal, yang tidak ada pada nabi-nabi yang lain. Demikian yang kedua tuan-tuan dan Allah sekalian, sunnah Nabi SAW pada percakapan. Bila Rasulullah SAW pernah menyebut tuan-tuan dan Allah sekalian, inna khilafata ba'di, sesungguhnya khilafah selepas daripada aku salasuna ama, hanya 30 tahun sahaja. Ni khalifah yang akan benar-benar, khalifah yang benar-benar menegakkan Al-Quran dan Sunnah, hanya 30 tahun saja akan berjaya memerintah. Setelahnya itu akan ada mulkan na'budat, mulalah pemerintahan diktator. Mereka Islam tapi mereka melakukan kezaliman. Nabi dah sebut dulu lagi. Ternyata tuan-tuan dan Allah sekalian, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab, kemudian Uthman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Talib, dia memerintah selama 29 tahun 6 bulan. Tak saya cerita satu-satu lah. Yang 17 tahun, yang 6 bulan, 6 tahun 6 bulan, cerita satu-satu di pandang. Lalu tuan-tuan tak Allah sekalian, ternyata setelah Sayyidina Ali wafat, maka Sayyidina Hasan memegang tampuk pemerintahan hanya selama 6 bulan. Kerana pengilaluan kepada perpaduan ketika itu, supaya tidak berlaku permusuhan sesama orang Islam ketika itu antara puak Muawiyah dan juga pencinta Sayyidina Ali. Maka dikorbankan tuan-tuan tak Allah sekalian Sayyidina Hasan. Maka genap tuan-tuan apa yang Nabi sebut 30 tahun. 30 tahun pemerintahan Islam Khilafatul Rashidin. Sebab itu sebenarnya Khalifah Rashidin bukan 4. Sebab kita tak belajar, maka kita ingat 4 je, sebenarnya 5. Dia sampai kepada Sayyidina Hasan. Itu yang dimaksudkan daripada hadis Nabi ni. Maka lihat tuan-tuan, inilah sunnah yang benar. Apa yang Nabi SAW sebut menjadi kenyataan. Maka bukankah ia mukjizat? Demikian tanda-tanda peristiwa hari kiamat yang lain. Maka ini juga mukjizat yang kekal yang ada pada Nabi kita Muhammad SAW, meskipun beliau telah wafat. Demikian tuan-tuan dan Allah sekalian,
ulama yang merupakan pewaris kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, Rasulullah dah lama mati. Tapi lihat pewarisnya tadi tuan-tuan, dia terus menyambung rantai perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Yang terakhir tuan-tuan, siapa dia? Itu Imam Mahdi dan juga Sayyidina Khidir dan juga Nabi Isa alaihissalam. 3 orang yang utama ini, yang mereka ini menjadi ulama yang terakhir ketika itu untuk memenangkan agama Islam atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Demikian mukjizat yang seterusnya ialah keturunan Rasulullah SAW yang terpelihara sampai keluarnya Imam Mahdi yang berasal daripada keturunan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya, tuan-tuan sekalian, ini mukjizat. Tuan-tuan akan jumpa ramai orang bernama Sayyid. Tuan-tuan, keturunan ini dipelihara. Orang nama Sayyid dari dulu sampai hari ini mereka kekalkan gelaran Sayyid itu. Selagi mana mereka memang benar keturunan Sayyid. Ataupun kalau di Yaman mereka dengan gelaran Habib. Demikian juga tuan-tuan sekalian, kalau di Mesir dengan gelaran keturunan Rasulullah SAW, ahli bait dan sebagainya. Maka ini tuan-tuan sekalian, gelaran keturunan Rasulullah SAW yang terpelihara sampai kepada munculnya Imam Mahdi pada hari kiamat. Kemudian maka itu berkenaan tentang mukjizat Rasulullah SAW selain daripada Al-Quran. Kemudian yang ke-10, Rasulullah SAW menerima salam daripada batu. Nabi SAW menerima salam daripada batu semasa baginda SAW berada di Makkah. Begitu juga pernah Nabi SAW berlaku kepada batang pohon kurma yang menangis ketika berpisah dengan Nabi SAW. Maka lihat tuan-tuan sekalian, yang pertama, Nabi SAW mendapat salam daripada batu, bahkan daripada gunung Ganah. Ketika itu Nabi lalu suatu tempat di Mekah, lalu tuan-tuan sekalian, batu yang berada di gunung, sekali dengan gunung, mereka memberi salam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah, salam sejahtera ke atas kamu wahai Rasulullah. Tuan-tuan, ya, batu tadi bercakap. Demikian juga bukit tadi bercakap. Tuan-tuan, banyak benda yang bercakap memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengaku tentang kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Demikian pohon kurma pernah menangis. Kenapa dia menangis tuan-tuan sekalian bila mana Nabi SAW berkhutbah di belakang pohon kurma? Bersandarkan itu mimbar yang pertama Rasulullah SAW ketika di Madinah. Maka ada seorang wanita yang ditawar ketika itu. Dia melihat Rasulullah SAW bersandarkan pada pohon kurma yang cukup daif, yang banyak kekurangan. Maka dia pun upah cari seorang tukang kayu yang mahir. Maka disuruh buat mimbar yang begitu hebat, lawa, cantik, dengan mempunyai 3 anak tangga. Oleh sebab itu setengah ulama Salafi belah Wahabi, belah Saudi, mereka mengharamkan pembinaan mimbar ada lebih daripada 3 anak tangga. Sebab mimbar zaman Nabi SAW hanya ada 3 anak tangga je. Tuan-tuan, tak ada masalah nak buat 3 anak tangga ke 10 ke 20, tak ada kaitan. Yang penting ada tangga. Ni buat tinggi-tinggi tak ada tangga, nak naik macam mana? Yang tu yang masalah. Tapi lihat tuan-tuan, yang ni pun nak bergaduh. Yang isu tarawih tak habis lagi. Isu tangga banyak pun mereka nak bergaduh. Tuan-tuan, tak cerdiknya ulama-ulama seperti ini. Sepatutnya ada perkara urusan lebih besar lagi untuk mereka bahas. Ini yang berlaku dekat Mesir tuan-tuan. Sebab Masjid Al-Azhar tuan-tuan, tangga dia, Allah, saya rasa kalau khatib jatuh meninggal. Tinggi kalau tuan-tuan pergi tuan-tuan, tinggi sangat. Tangga dia macam naik gunung lah, Allah tingginya. Tuan-tuan, bayangkan kalau jatuh. Tapi itu yang disebutkan oleh setengah ulama, mereka mengharamkan. Padahal tak jadi masalah. Yang jatuh sudah. Maka lihat tuan-tuan sekalian, bila mana ditukar tadi, maka pohon kurma tak diletak di sebelah tepi. Maka tuan-tuan sekalian, ketika Rasulullah datang untuk Jumaat berikutnya, maka Rasulullah SAW mendengar tangisan yang teresak, seolah-olah kanak-kanak yang menangis. Maka Rasulullah SAW melihat kiri dan kanan. Maka Rasulullah perasan yang menangis ketika itu ialah pohon kurma. Lalu Rasulullah SAW pun pergi kepada pohon kurma tadi, menenangkan dia tuan-tuan seperti bapa menenangkan anaknya. Maka Rasulullah SAW mengusap pohon kurma tadi dan bercakap kepadanya. Lalu Rasulullah SAW mengucapkan kata-kata ini. Dan bila pohon kurma tadi, kamu dah meninggalkan aku, tak sayang aku ke wahai Rasulullah. Kenapa aku letakkan di tepi? Bukan tak pilih aku untuk menjadi sandaranmu hari ini. Kenapa? Maka jawab Nabi SAW, Anta ma'i fil jannah. Kamu akan menemaniku di dalam syurga kelak. Tuan-tuan, terus pohon kurma tadi diam seketika itu juga. Kerana dia mendapat khabar gembira akan menjadi teman Rasulullah SAW, walaupun tidak menjadi teman di dunia. Maka lihat tuan-tuan sekalian, ini hebatnya Rasulullah SAW dapat bercakap dengan pohon-pohon seperti pohon kurma dan juga batu-bata dan sebagainya. Kemudian yang ke-11 tuan-tuan sekalian,
keluarnya air melalui jari jemari Rasulullah SAW. Ini merupakan antara mukjizat Nabi SAW yang paling terselah berbanding lainnya, iaitu keluarnya air daripada jari jemari baginda Rasulullah SAW. Dan kehebatan mukjizat ini lebih kuat, lebih hebat berbanding mukjizat Nabi Musa yang mengeluarkan air daripada celahan batu dengan menggunakan tongkatnya. Ini kerana batu memang sifatnya mengandungi air dan boleh mengeluarkan air tersebut. Maka lihat tuan-tuan saudara sekalian, Nabi Muhammad kita SAW ketika dalam peristiwa Hudaibiyah, orang mula kehausan kan tidak ada sumber air. Ketika itu kering konnya. Maka akhirnya yang ada tuan-tuan hanya sebalti sahaja. Air yang hanya cukup untuk ambil wuduk dan sebagainya, tak cukup ni untuk minum. Tak mampu untuk menampung. Yang setengah riwayat menyebut ketika itu bilangannya 300 orang, yang setengahnya menyebut bilangannya 700 orang. Lalu tuan-tuan dan tak sekalian, Nabi SAW memasukkan air jarinya ke dalam padi tadi, lalu mengeluarkan jarinya daripada padi tersebut, lalu keluar terpancar air daripada celahan jari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diminum oleh semuanya, sehingga tuan-tuan tak sekalian mempunyai sisa yang begitu banyak, tak berhenti air tadi, berhenti cukup. Dari mana air tadi datang tuan-tuan? Mukjizat Rasulullah SAW. Sebab itu ulama sebut ini air yang ketiga termulia. Tuan-tuan, air yang mulia ada 5 jenis. Yang pertama ialah air Zamzam. Yang kedua, nombor 2, Telaga Kautsar. Yang ketiga ialah air yang keluar di celah jari Rasulullah SAW ketika peristiwa Hudaibiyah. Yang keempat ialah air sungai Furat yang berada di Iraq yang sudah menjadi kering, yang mempertanda akhir zaman. Yang kelima tuan-tuan, air sungai Nil. Atau ada setengah kita jemaah kita pergi Mesir, dia ambil air sungai Nil tu balik, air pahit. Tu air penuh bakteria dalam tu. Kalau pahit tu meninggal, memang tak bekat tu. Dia yang bekat tu ambil daripada sungai Nil. Yang ambil daripada pahit tu tuan-tuan, dia mengandungi kotoran yang tak ditapis dan sebagainya, tak boleh. Setengah mereka beli air macam air kita ni lah, air doktor subsida, air tapisan ni. Kalau bergantung pada air pahit tu, memang kotor. Kerana saluran pahit dia guna besi tuan-tuan, dia tukar sekali seumur hidup. Kira lah apa yang ada kat dalam tu, buaya, lintah, ada belakang. Maka lihat tuan-tuan, orang tadi ambil bekat buat balik minum. Tak ada bekat ni. Tak ada bekat, nanti tunggu jumpa malaikat, habis. Melekat situ je. Jadi tuan-tuan sekalian, ini 5 jenis air. Cuma sebagaimana saya selalu sebut, kenapa Ustaz sebut air Zamzam yang paling utama? Kan air Zamzam dekat dunia, air Kautsar dekat syurga. Tuan-tuan, kalau air Zamzam, air Kautsar lebih mulia daripada air Zamzam. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan dada Rasulullah sebanyak 4 kali? Ketika berusia 4 tahun, ketika berusia 10 tahun, ketika sebelum berusia 40 tahun, dan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj dengan menggunakan air Zamzam. Sepatutnya Allah Ta'ala menggunakan air Kautsar, air yang paling mulia. Tapi tidak. Ternyata air yang paling mulia ialah air Zamzam. Air yang keluar daripada nenek moyang Rasulullah SAW, telapak kakinya. Telapak kaki nenek moyang Rasulullah siapa? Nabi Ismail. Maka air itu adalah air yang terlebih mulia. Kerana itu air Zamzam nombor 1, nombor 2 ialah air Kautsar, ketiga air yang keluar di celah jari Rasulullah, yang keempat air sungai Furat, dan yang kelima ialah air sungai Nil yang berada di Mesir. Kemudian yang ke-12, Rasulullah SAW menyembuhkan mata yang buta. Nabi Isa AS menyembuhkan mata orang buta yang matanya kornea masih ada dikekal di tempatnya, manakala Rasulullah telah memasukkan kembali mata yang terkeluar dan menjadikannya celak kembali seperti asal. Peristiwa ini mengandungi mukjizat dari 2 sudut. Yang pertama, masukkan kembali mata yang terkeluar. Yang kedua, mengembalikan penglihatan yang telah rosak. Maka lihat tuan-tuan sekalian, peristiwa ini berlaku dalam peristiwa perang Uhud, atau setengahnya menyebut dalam perang Khandaq, yang tepatnya adalah perang Uhud. Ketika Qatadah bin Nu'man, seorang sahabat Nabi SAW, yang dua-dua merupakan sahabat Nabi, ayah dengan anak sahabat Nabi, Qatadah dan juga Nu'man. Dan dalam peristiwa perang Uhud tuan-tuan, dia membentengi Rasulullah SAW daripada diserang musuh. Ketika dah berlaku huru-hara dalam peperangan Uhud, bila orang tidak mendengar arahan Rasulullah SAW, orang berada di atas bukit, jangan turun sampailah perang benar-benar tamat. Tapi mereka tak dengar. Mereka dah merasa menang dah di pihak mereka, mereka pun turun. Sehinggalah akhirnya berlaku huru-hara yang menyebabkan Rasulullah SAW cedera ketika itu. Maka para sahabat mula melindungi Rasulullah. Semuanya melindungi dengan muka mereka menghadap Rasulullah, kecuali Abu Qatadah, mukanya menghadap para musuh. Kerana terlalu berjaga-jaga dia kepada Rasulullah SAW. Kalau orang melindungi muka menghadap Rasulullah, mereka tidak tahu keadaan musuh. Tapi lihat Abu Qatadah, dia menghadapi musuh. Lalu tuan-tuan, ada orang kafir memanahnya. Orang kafir Quraisy ketika itu memanahnya. Lalu panahannya tadi terkena biji matanya sehingga terkeluar.
Bukan kena macam ini, tu tertusuk. Ni tak, kena terkeluar. Lalu bila terkeluar tuan-tuan sehingga tergantung di pipinya. Para sahabat hampir nak mencabutnya tuan-tuan. Lalu sebahagian sahabat kata, jangan. Kita bawa kepada Rasulullah SAW. Maka dibawa kepada Rasulullah SAW dalam keadaan pegang ini ni, jumpa Rasulullah. Maka Rasulullah ambil letak. Satu, mukjizat Rasulullah. Boleh letak balik. Kemudian yang kedua, tuan-tuan sekalian, Rasulullah menyambung, maka pelihatannya kembali semula. Maka dua, kemudian yang ketiga tuan-tuan, tidak meninggalkan kesan luka. Berarti Rasulullah SAW menggunakan alat yang lebih moden daripada alat yang ada sekarang. Maka tiga mukjizat yang berlaku pada Rasulullah SAW dalam satu mukjizat ini menyembuhkan mata orang yang dah biji matanya terkeluar. Lebih hebat daripada Nabi Musa yang menyembuhkan mata orang buta. Yang orang tadi hanya tak dapat melihat, bukan biji matanya terkeluar. Maka ini kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian tuan-tuan, dalam perang Uhud ada seorang sahabat Nabi SAW yang betisnya tuan-tuan Allah sekalian hampir putus dalam perang Uhud. Saya jumpa dalam kitab sirah. Hampir terputus tuan-tuan betisnya, lalu mendatangi Rasulullah. Rasulullah menyambung tadi betis tadi, menyambungnya, meniupnya, lalu tiba-tiba tuan-tuan betis tadi bertangkup semula. Tuan-tuan luar biasa kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan percaya tuan-tuan, ini perkara ghaib. Ini kita percaya dengan cerita ini perkara ghaib kerana kita tak nampak. Dan nampak siapa? Sahabat-sahabat Rasulullah. Demikian tuan-tuan beriman dengan adanya Rasulullah. Walau Rasulullah dah wafat 1400 tahun. Boleh jadi ini macam cerita dongeng. Tapi kerana kita percaya tuan-tuan, kita telah beriman perkara ghaib. Sebab itu ulama menyebut Rasulullah ialah perkara ghaib. Bukan perkara yang hakiki, bukan. Dia adalah perkara ghaib yang kita tak nampak. Yang hanya kita dengar daripada orang. Dengar daripada ini sampai kepada sahabat Nabi SAW dan sampai kepada Rasulullah SAW. Demikian yang ke-13. Dan mata teruskan tengok di kitab, bukan di jam. Kemudian yang ke-13, menghidupkan orang yang mati hati dengan iman. Maka orang yang mati jiwanya dan telah dihidupkan oleh Nabi Muhammad SAW daripada kufur, berubah menjadi orang yang beriman. Begitu ramai bilangannya. Sedangkan Nabi SAW, Nabi Isa AS telah menghidupkan tubuh badan beberapa orang yang mati sahaja. Maka lihat tuan-tuan Allah sekalian, kenapa ini kelebihan Rasulullah SAW dan Nabi SAW. Setengah ulama menyebut Rasulullah juga pernah menghidupkan orang mati sebenarnya. Cuma riwayat tersebut dhaif ataupun lemah. Antaranya riwayat menyebut Rasulullah SAW pernah menghidupkan bapa saudaranya Abu Talib dan juga ibunya Aminah dan juga ayahnya Abdullah. Pernah menghidupkan. Pergi dekat kubur, Rasulullah pergi ziarah, menghidupkan mereka. Lalu mereka bangkit, lalu mengucap 2 kalimah syahadah dengan Rasulullah. Lalu akhirnya dimatikan balik. Allah Ta'ala mematikan balik mereka bertiga. Sebab itu setengah ulama menyebut mereka ini sebenarnya ahli syurga. Sebab itu tuan-tuan akan mendengar pandangan yang berbeza. Bila mana mereka menyebut, setengah pendapat mengatakan ibu bapa Rasulullah SAW ialah menjadi ahli syurga. Setengahnya mengatakan ibu bapa Rasulullah SAW berada di dalam neraka. Setengahnya mengatakan ibu bapa Rasulullah SAW menjadi ahli fatrah. Yang mereka yang mendapat syurga kelas paling rendah sekali. Ini orang ahli fatrah, mereka tidak dibangkitkan, tidak sempat bersama dengan Rasul ataupun Nabi. Maka mereka ini menjadi ahli fatrah. Maka ahli fatrah, tempat mereka syurga yang paling rendah sekali. Mereka ada syurga khusus. Ini mazhab ataupun pegangan ahli sunnah wal jamaah. Maka lihat tuan-tuan perbandingan yang mereka bandingkan dengan Nabi Isa. Nabi Isa mampu menghidupkan orang yang mati. Tapi Rasulullah SAW lebih daripada itu. Mampu menghidupkan hati orang yang mati untuk menerima iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Lihat tuan-tuan, orang melihat Rasulullah SAW dia jadi haibat. Dia boleh peluk Islam, tengok rupa Rasulullah. Lihat tuan-tuan, tak sekalian, pernah seorang datang kepada Rasulullah SAW nak bunuh dia, seorang kafir. Maka ketika dia nak bunuh Rasulullah SAW, Rasulullah tengah tidur. Tiba-tiba dia acukan pedang. "Wahai Rasulullah, sekarang siapa yang dapat selamatkan kamu?" Tuan-tuan, Rasulullah pun buat kuasa ninja terus jatuhkan dia balik. Akhirnya Rasulullah SAW ucap apa? Unuskan pedang ke leher ni pula. Lalu Rasulullah beritahu, sekarang siapa yang akan menyelamatkan kamu? Tuan-tuan, terus dia mengucap 2 kalimah syahadah. Dan dia melihat kehebatan pada diri Rasulullah SAW. Keimanan ataupun syahadah yang diungkapkan tuan-tuan kerana kehebatan. Ini ahli sejarah sebut. Kerana melihat kehebatan Rasulullah SAW. Maka lihat tuan-tuan, terus menerima cahaya Islam. Lihat tuan-tuan, Rasulullah SAW setengah orang kafir Quraisy menggelar Rasulullah SAW sebagai ahli sihir. Wasahirun.
Tentang kenapa mereka menggelar Rasulullah sebagai ahli sihir? Kerana Rasulullah berjaya membuatkan orang yang selama ini berpegang dengan agama nenek moyang, tapi beralih kepada agama Rasulullah yang baru. Agama Rasulullah ini masih baru. Cerita pula pasal Tuhan yang tak nampak. Tapi lihat bagaimana kehebatan jiwa orang beriman ni boleh beralih kepada agama Rasulullah SAW. Lihat tuan-tuan, Rasulullah berjaya menghidupkan hati orang kafir ataupun orang yang asalnya tak ada agama. Seperti Bilal bin Rabah. Tuan-tuan lihat bagaimana Bilal baru mula terima Islam. Lihat bagaimana azab yang dia terima tuan-tuan, ditelanjangkan di tengah padang pasir yang cukup panas, ditimpakan batu yang berat, diikat tangan dan kaki. Lalu tuan-tuan tak Allah sekalian, lihat apa yang Bilal menyebut. Ahad, ahad, Allah itu esa. Tuan-tuan, bagaimana iman dia boleh jadi hebat seperti itu? Walau Islam itu baru saja 3-4 minggu. Itu Bilal bin Rabah. Dan bagaimana dia boleh mengungkapkan kalimah ahad itu dengan cukup yakin, cukup pasti? Maka lihat tuan-tuan, hebatnya agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Lihat bagaimana berlaku kepada perempuan pula, nama dia Raziyah binti Ja'far. Sama yang berlaku kepada Bilal bin Rabah. Tuan-tuan, dia diheret oleh seekor kuda di padang pasir yang cukup panas. Diheret tuan-tuan, bayang kepada pasir, kita jalan kaki pada pasir tuan-tuan. Ui, panas. Cukup panas kalau tak pakai slipper. Kalau pakai slipper pun, slipper yang panas tu, Allah nak buang slipper. Maka bayangkan tuan-tuan sekalian, diheret dengan kuda tuan-tuan, keliling pada pasir. Tapi dia tetap mengatakan, aku beriman dengan Allah dan beriman dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah. Tidakkah iman ini hebat tuan-tuan? Tidakkah Rasulullah SAW menghidupkan hati ataupun benda yang mati lebih hebat daripada menghidupkan jasad yang mati? Berbanding Nabi Isa AS. Maka inilah kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang seterusnya, yang 14, separuh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan ahli syurga. Allah telah menuliskan bagi setiap Nabi pahala mengikut amalan dan keadaan umat mereka. Dan umat Nabi Muhammad merupakan setengah daripada ahli syurga. Dan Allah sendiri telah berfirman bahawa umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan daripada golongan manusia. Maka sebab tu tuan-tuan sekalian, jangan cepat kita kata dekat orang kafir. Bila orang tadi tak ikut sunnah Rasulullah SAW sebagai contoh, pakai jubah labuh, melerek dan sebagainya, tak bersiwak sikit-sikit, pakai bau gigi, dan juga benda-benda lain, tak pakai serban, pakai kopiah, pakai topi kek, topi sudu dan sebagainya. Tuan-tuan, lalu kita mengatakan mereka ini kafir kan tak ikut sunnah Rasulullah SAW. Tuan-tuan, kita silap. Lihat, separuh umat Nabi Muhammad masuk syurga. Kalau semua yang ni kafir, yang ni kafir, yang ni kafir, itu siapa yang masuk syurga ni? Siapa nak masuk syurga ni? Sebab syurga separuh daripada umat Muhammad masuk syurga. Maka lihat tuan-tuan, ini kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui umatnya. Bila Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada umatnya tuan-tuan, tanda Nabi kita itu mulia. Itu maksudnya. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, hadis ini ataupun apa yang diberitakan oleh Syekh Izzuddin Abdul Salam ini menggambarkan bahawa tidak sikit ataupun tidak sedikit manusia yang akan masuk dalam syurga. Tak sikit, banyak. Berarti banyak manusia yang akan masuk syurga berbanding mereka yang akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam satu hadis, man qala li akhihi ya kafir, siapa kata dekat seseorang itu kafir, maka kata Nabi SAW, faqad ba'a biha ahaduhuma. Tidaklah bila mereka berpisah ini, salah seorang tadi akan melekat dengan label kafir tadi. Siapa dia? Kalau benar di pihak dia tuan-tuan, maka kafir tadi kembali kepada kita. Kalau benar kita, maka kafir itu kembali kepada dia. Tapi salah seorang pasti akan jadi kafir. Pasti salah seorang ini ada yang benar, ada yang dusta. Maka berhati-hati untuk kita melabel seseorang itu dengan status kafir dan sebagainya. Kemudian yang ke-15, Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia dan juga jin. Dan Nabi dan Rasul yang lain diutuskan oleh Allah khusus kepada kaumnya sahaja. Tapi Nabi Muhammad SAW diutuskan kepada seluruh manusia dan jin. Tuan-tuan, Nabi Sulaiman Ustaz, tuan-tuan, Nabi Sulaiman dapat menguasai jin dan juga binatang. Bukan dapat menyeru ataupun membuatkan binatang jadi beriman ataupun buat jin beriman. Tapi berbeza tuan-tuan sekalian, Nabi SAW dia diputuskan kepada kaum ni, manusia dan juga jin. Pernah diceritakan oleh Ibn Mas'ud bagaimana satu hari Rasulullah SAW hilang tuan-tuan. Hilang, orang tak tahu Rasulullah pergi ke mana. Adakah orang kafir Quraisy telah menculik Rasulullah?
Satu malam ni tak jumpa sampai pukul 11 malam, 12 malam tak balik lagi. Rasulullah merayap kat mana? Tuan-tuan, mereka tercari-cari. Sehinggalah mereka lihat Rasulullah SAW dekat pukul 12 malam, lebih kurang macam itulah nak mudah cerita ni. Maka mereka lihat Rasulullah SAW muncul. Datang daripada awal gua yang tempat di Mekah itu yang ada gua. Maka tuan-tuan tak Allah sekalian, maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ke mana kamu pergi ni?" Kata Rasulullah SAW, ada sebahagian mubaligh, ini orang penyampai, pendengar dakwah daripada golongan jin, bertanyakan masalah kepadaku, maka aku meleraikan masalah mereka. Tuan-tuan, Mas'ud terkejut dengan apa yang diberitahu oleh Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW pernah buat pengumuman, siapa nak ikut aku untuk pergi berdakwah kepada kaum jin? Maka tuan-tuan sekalian, tidak ada orang yang berani nak ikut. Tapi mereka percaya Rasulullah berdakwah kepada jin. Sampailah Ibnu Mas'ud menawarkan diri, "Wahai Rasulullah, aku nak ikut." Ibnu Mas'ud orang pakar dengan Al-Quran dan suara merdu. Maka tuan-tuan, Nabi SAW pun buat satu anak panah, tapi bentuk pangkah, bentuk tambah. Maka Rasulullah SAW suruh Abdullah bin Mas'ud duduk di situ, duduk tetap di situ. Maka Rasulullah SAW pun pergi menuju kepada tempat pokok tersebut, lalu Rasulullah duduk di situ. Tiba-tiba tuan-tuan tak sampai dia nak pejam mata, tuan-tuan nak kelip mata, tiba-tiba dia tengok ada sekelompok manusia dah mengelilingi Nabi SAW. Tak tahu dari mana datang, tak tahu. Maka Rasulullah SAW pun bercakap, menyampaikan dakwah kepadanya, bercakap, menyampaikan dakwah. Sehinggalah tuan-tuan tak Allah sekalian, bila mana Abdullah bin Mas'ud dah lama dah berdiri, tiba-tiba tengok orang tadi hilang dengan sekelip mata. Hilang ke mana pula? Tadi dah datang dengan sekelip mata, hilang juga dengan keadaan sekelip mata. Maka tuan-tuan membuatkan Abdullah bin Mas'ud menjadi bertambah yakin bahawa Rasulullah SAW juga berdakwah kepada para jin. Demikian Abdullah bin Mas'ud tengok satu peristiwa lagi dengan Nabi SAW. Bila Nabi SAW bercakap dengan tak tahu siapa, tak nampak, maka Rasulullah bercakap kepadanya, "Maukah kamu, aku tunjukkan kamu siapa yang boleh beri penyaksian bahawa aku ini Rasul?" Maka terdengar suara, "Nah." Maka Rasulullah SAW pun tunjukkan pokok kurma ataupun pohon, sebatang pokok. Tanyakan kepada pokok itu, "Adakah aku ini Rasul yang diutuskan oleh Allah?" Maka jin tadi bertanya kepada pohon tadi, "Benarkah Muhammad itu Rasulullah?" Maka pohon tadi tuan-tuan bercakap. Sebab banyak cerita berkenaan pohon bercakap di hadapan Rasulullah SAW. Ni antaranya. Lalu tuan-tuan, pohon tadi berkata, "Ya benar, Muhammad itu Rasulullah." Tuan-tuan, akhirnya jin tadi baru beriman. Asal tak beriman lagi jin kafir ni. Sebab itu Rasulullah SAW diutuskan untuk berdakwah kepada manusia dan juga jin. Kemudian yang ke-16, Rasulullah SAW berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha. Nabi Musa AS berkata-kata dengan Allah di bumi, yang di Bukit Tursina ataupun Wadul Muqaddas di Mesir, ataupun lembah yang suci. Sementara Nabi kita Muhammad SAW berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha, di langit ke-6 dan juga langit ke-7. Kenapa tuan-tuan ada kekeliruan langit ke-6 dan ke-7? Kerana tuan-tuan, permulaan Sidratul Muntaha itu di langit ke-6 dan kemuncaknya adalah di langit ke-7. Ini Sidratul Muntaha. Lalu tuan-tuan Allah sekalian, lihat bagaimana Rasulullah SAW bercakap dengan Allah secara langsung. Ini bila ulama ada bersisi pendapat, Rasulullah bukan tengok Allah dengan mata dia yang sebenar, tapi dilihat dalam keadaan mimpi. Lalu ulama kita menjawab, tuan-tuan, tidak. Rasulullah SAW pergi peristiwa Isra' dan Mi'raj dengan badannya, bukan dengan rohnya. Buktinya Rasulullah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, "Subhanallazi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa." Tuan-tuan, Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Tuan-tuan, bila dalam bahasa Arab disebut hamba, bererti ia termasuk roh dan juga jasad. Kalau benar Rasulullah SAW berjalan secara mimpi peristiwa Isra' dan Mi'raj, pasti Allah Ta'ala menyebut Subhanallazi asra biruhihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tapi kenapa Allah Ta'ala menyebut kalimah bi'abdihi, dengan hamba? Bila hamba, tuan-tuan, maksud sifat hamba, dia dengan roh dan jasad. Semuanya dikuasai oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berjalankan semuanya. Sebagaimana seorang tuan, bila dia memiliki hamba, tuan-tuan, dia memiliki roh dan jasad orang tu sekali. Dia boleh nak seksa hamba dia tadi. Dan dia juga, tuan-tuan tak sekarang, boleh memaksa secara hati ataupun kehendak hamba dia tadi. Kan dia menguasai roh dan juga jasad. Demikian Allah Ta'ala menguasai roh dan juga jasad Nabi SAW, lalu memperjalankan dia dalam peristiwa Isra'. Dan bercakaplah Nabi kita Muhammad SAW secara langsung dengar. Cuma timbul satu persoalan.
Kenapa Nabi tak pengsan, Ustaz? Nabi Musa tengok je pengsan. Tuan-tuan, sebagaimana kita cerita Rasulullah SAW disucikan hatinya. Ketika peristiwa Isra, Rasulullah disucikan hati untuk kali yang keempat supaya ia menjadi kuat bila melihat syurga, bila melihat neraka dan bila melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti Nabi Musa, tidak dibersihkan dadanya ataupun hati. Sebab itu bila melihat cahaya Allah sahaja, dia sudah tidak mampu untuk menanggungnya sehingga menyebabkan dia jatuh pingsan. Tapi lihat Nabi kita Muhammad SAW, dia berjaya melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya kerana apa yang Allah Taala telah lakukan kepada dirinya itu dibersihkan dadanya. Yang kali keempat ketika peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Yang ke-17. 17. Umat Muhammad SAW merupakan umat terakhir di dunia. Perkara tersebut sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu al-akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yawmal qiyamah. Al-maqdi lahum qabla al-khalaiq wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah." Kita merupakan umat terakhir di dunia, tetapi umat pertama yang akan keluar dan dihisab di akhirat kelak sebelum makhluk lain dan golongan pertama yang lain masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Berita gembira kita habiskan sampai 20 je lah. Berita gembira supaya hilang ngantuk dia sampai 20. Jadi kita cubalah hari-hari yang lain insya-Allah. Jadi tuan-tuan tak sekalian lihat keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Dia adalah umat yang terakhir dibangkitkan, diutuskan. Tapi lihat tuan-tuan, bagaimana umat yang terakhir ni dah di last, lambat sekali diutuskan. Tiba-tiba dia mula-mula sekali dimasukkan ke dalam syurga, disegerakan hisabnya. Tuan-tuan, hisab ketika di padang mahsyar sungguh dahsyat. Maka lihat bagaimana Allah Ta'ala menjadikan rahmat Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya dengan dipendekkan tempoh hisab ataupun penantian keputusan daripada Allah Ta'ala. Contoh macam orang nak pergi buat pendaftaran CJ pendaftaran atau apalah kad mendalam bagi contoh dekat pejabat pendaftaran negara. Tuan-tuan, dia dah lambat sekali datang. Tiba-tiba dia mula sekali dia tak dapat nombor giliran. Tuan-tuan, tidakkah ia suatu perkara kita kata pasti dia punya kemuliaan yang tinggi dengan orang atasan tadi sampai dia dapat kemuliaan seperti itu. Didahulukan. Mesti dia ada kroni, mesti dia ada guna duit, mesti tuan-tuan, mesti. Maka demikian bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatnya beri kepada umatnya dihisap dalam keadaan yang cukup sebentar, cukup sekejap. Dahlah terakhir sekali ini hidup akhir zaman, lalu dibangkitkan dengan mula-mula sekali dibangkitkan. Lepas Rasulullah bangkit, maka seterusnya dibangkitkan siapa tuan-tuan? Umat Nabi Muhammad. Lalu bersama dengan Nabi Muhammad meluru pergi kepada mahsyar, lalu ketika itu dihisap. Lihat, inilah kelebihan umat Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang ke-18, Nabi SAW sebagai pemimpin mutlak kepada seluruh manusia. Justru dikaitkan kepimpinan itu pada hari kiamat. Sebagaimana hadis menyebut, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in." Aku pemimpin anak Adam, yakni seluruh umat manusia pada hari kiamat. Orang pertama yang kuburnya terbelah untuk dia bangkit daripadanya, dan orang pertama yang akan memberi syafaat, dan orang yang pertama akan diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat tuan-tuan tak sekalian, Nabi kita Muhammad SAW tadi kita cerita kepada orang-orang yang mempunyai kelebihan. Tapi lihat Rasulullah SAW juga menjadi ketua pemimpin pada hari kiamat, memimpin seluruh umat manusia. Start daripada zaman Adam AS sampai manusia yang terakhir yang akan lahir di akhir zaman nanti. Itu Rasulullah SAW menjadi pemimpin yang mutlak. Dan pemimpin segala pemimpin. Kalau tadi kita cerita pemimpin kepada para wali, kepada para nabi, para orang yang benar, para syuhada. Tapi ini termasuk seluruh umat manusia. Berarti Rasulullah SAW mempunyai pengikut yang cukup ramai pada hari kiamat kelak. Kemudian yang ke-19, Nabi Muhammad SAW diberi kuasa syafaat. Maksudnya satu kuasa yang amat ingin dimiliki oleh semua makhluk. Termasuklah Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Ibrahim pernah bercita-cita supaya syafaat ini dapat kepada dirinya, tapi ternyata tidak. Syafaat itu Allah Ta'ala sediakan, persiapkan untuk siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebut Rasulullah dah diciptakan sejak azali, sejak dulu lagi, sebelum diciptakan semuanya. Bagaimana tiba-tiba kuasa syafaat diberikan kepada manusia yang terkemudian diciptakan. Maka inilah kelebihan
Nabi kita Muhammad SAW diberi kuasa syafaat, sementara Nabi lain tak mampu untuk beri syafaat pada hari tersebut. Maksud dia tuan-tuan, kenapa Nabi SAW yang dapat kuasa syafaat? Bukan maksudnya Nabi lain ataupun orang lain tak boleh beri syafaat. Ustaz, yang saya dengar anak saya meninggal dunia 2 orang, 3 orang, ataupun anak perempuan, dia akan beri syafaat kalau dia meninggal sebelum pagi. Itu macam mana Ustaz? Tak dicakap yang boleh beri syafaat Nabi. Tuan-tuan, maksudnya orang yang mula-mula boleh beri syafaat Nabi Muhammad. Selepas syafaat Nabi Muhammad, tuan-tuan, barulah kita mendapat syafaat-syafaat yang lain. Diberi keizinan untuk kita mendapat syafaat daripada orang yang soleh, daripada muazzin yang ikhlas, Kemudian